Bab yang kelima, itu bab apa yang diucapkan apabila keluar dari tandas. Apabila seseorang keluar dari tandas. Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari meriwayatkan kepada kami, katanya Malik bin Ismail meriwayatkan kepada kami daripada Israel, daripada Yusuf bin Abi Burdah, daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW apabila keluar dari tempat buang air mengucapkan keampunanmu, yakni aku memohon keampunanmu. Itu kalau kita sebutkan sanadnya dengan lengkap. Biasa juga kita ringkaskan dengan berkata dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau kita ringkas. Kalau nak sebut semua macam tadilah. Ini adalah bab yang kelima dalam Sunan Tirmizi. Babnya berbunyi bab apa yang diucapkan apabila keluar, yakni seseorang keluar dari tandas. Apakah ucapan dari sunnah Nabi SAW? Tadi kita telah baca terjemahannya, komentar Imam Tirmizi belum lagi dibaca. Lihat sambungannya di muka surat 69. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib. Kita tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Israel, daripada Yusuf bin Abi Burdah. Abu Burdah adalah anak kepada Abu Musa. Namanya ialah Amir bin Abdullah. Abdullah tu Abu Musa lah, bin Qais al-Ash'ari, yakni Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian sambungannya muka surat 71. Kami tidak mengetahui ada hadis lain dalam bab ini selain hadis Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu habis komentar Imam Tirmizi. Kita berbalik semula kepada hadis tadi ke muka surat 65. Imam Tirmizi mengambil hadis ini daripada perawi yang bernama Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari itu saya yang letakkan dalam kurungan itu, yang asalnya tak ada macam tu. Muhammad bin Ismail sahaja. Di situ berlaku banyak pertikaian di kalangan ulama hadis dan juga perbezaan pada nuskah-nuskah Sunan Tirmizi. Siapakah yang dimaksudkan dengan Muhammad bin Ismail itu, dan adakah semuanya serupa seperti ini dalam semua nuskah ataupun ada perbezaannya? Dapat kita lihat daripada nota yang saya buat di bawah tu, iaitu nota 71. Tengok situ. Jadi yang saya buat dalam bracket, dalam kurungan itu, memang itulah yang tepatnya. Yang lain-lain sebagaimana tersebut di dalam nuskha-nuskha lain itu tidak tepat. Ini yang Imam Tirmizi ambil daripada Imam Bukhari sendiri, hadis ini. Imam Bukhari pun ada meriwayatkan juga dalam kitab sahihnya. Bukan banyak Imam Tirmizi ambil daripada Imam Bukhari. Ini salah satunya. Nota 71. Muhammad bin Ismail, iaitu Imam Bukhari lah sebenarnya perawi yang merupakan guru tempat ambilan hadis ini oleh Imam Tirmizi. Biasanya Imam Tirmizi memetik komen Imam Bukhari terhadap sesuatu hadis. Biasanya begitu. Adapun hadis sendiri Imam Tirmizi ambil daripada orang lain, tapi kali ini dia ambil daripada Imam Bukhari sendiri.
Kecelaruan tentang nama perawi tempat ambilan Tirmizi di sini dapat dikesan di dalam beberapa nuskhah Jami' Tirmizi. Bukan sekadar itu, ia bahkan berbeza-beza dalam mengemukakan nama guru kepada guru Tirmizi, Tirmizi juga. Guru kepada guru Tirmizi juga. Bukan guru Tirmizi saja, guru kepada guru dia pun ada kecelaruan di situ. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang berlaku di dalam kitab-kitab lama ni. Itulah perlu kepada tahqiq, perlu kepada penelitian, kajian dan semakkan terhadap beberapa nuskhah, beberapa kitab asal Tirmizi daripada hasil tulisan ulama-ulama dahulu yang merupakan rujukan mereka. Satu, di dalam nuskhah cetakan India, nama perawi di sini ialah Muhammad bin Humaid bin Ismail. Itu bezanya. Muhammad bin Humaid bin Ismail, bukan Muhammad bin Ismail. Satu. Yang kedua, di dalam sesetengah manuskrip tersebut begini: Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Ismail. Ahmad bin Muhammad bin Ismail. Begitu pula. Qala haddatsana Malik bin Ismail an Israil. Yang ketiga, di dalam nuskhah matan Jami' Tirmizi yang diguna pakai oleh Imam Ibnul Arabi untuk syarahnya Aridatul Ahwazi pula tersebut begini: Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Humaid. Ada Humaid pula di situ. Qala haddatsana Malik bin Ismail an Israil. Beginilah juga tersebut di dalam nuskhah cetakan Al-Amiriyah di Bulaq, Mesir pada tahun 1292 Hijrah. Yang betulnya ialah seperti yang dikemukakan di atas. Jadi kita nak tentukan yang betul yang ni kena tahqiq lah. Kena tahqiq lah. Sekurang-kurangnya kalau kita tengok syarah, ia akan ada banyak membantu kita. Mereka terlebih dahulu telah, ulama-ulama kita terlebih dahulu telah buat tahqiq, buat kajian. Mungkin tidak penuh, orang ni buat sedikit, orang ni buat sikit, lama-lama dia jadi terkumpul banyak lah perbincangan, dan kita dapat tumpang mereka sebenarnya. Begitulah yang terdapat di dalam nuskhah cetakan Maktabah Darul Fikr Beirut, nuskhah Syekh Muhammad Abid As-Sindi, nuskhah yang diguna pakai oleh Ibnu Sayyidin Nas, dan nuskhah Ibnul Jauzi. Begitulah juga yang terdapat di dalam Jami' Tirmizi, di dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah. Maktabah Syamilah macam inilah, Muhammad bin Ismail, maksudnya Imam Bukhari. Jadi yang paling banyak macam itulah, macam yang kita terima tu, macam yang saya sebut, yang saya pilih tu, begitulah kebanyakannya. Yang lain-lain itu kesilapan. Kesilapan. Jadi ulama-ulama kita yang pilih begini, kata begini, dia bukan kata saja, dia buat kajian. Antara alasan yang menunjukkan salahnya apa yang tersebut di dalam nuskhah-nuskhah tadi ialah: satu, tidak tersenarai di dalam senarai guru-guru Tirmizi atau murid-murid Malik bin Ismail seorang yang bernama Muhammad bin Humaid bin Ismail. Tak ada. Itulah asasnya. Yang kedua, apa yang tercatat di dalam setengah manuskrip seperti tersebut tadi juga ternyata salah. Apabila terbukti tidak terdapatnya seorang yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Ismail dalam senarai guru-guru Tirmizi. Itulah sebab kitab-kitab rijal ini perlu. Sebab dalam kitab-kitab rijal, terutama yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Yang kecil itu dia tak banyak, dia maksud nak ringkas. Yang besar-besar, misalnya Tahdzibul Tahdzib, Tahdzibul Kamal, itu tengoknya macam tu, kita dapat tengok orang ni mana senarai guru dia. Senarai guru dia ada sebut, senarai murid dia ada sebut juga. Yang ketiga,
Nuskha Jami' Tirmizi cetakan Al-Amiriyah Bulaq Mesir, dan nuskha matan Jami' Tirmizi yang digunakan pakai oleh Ibnul Arabi untuk syarahnya Aridatul Ahwazi juga salah kerana tidak tersenarai dalam senarai guru-guru Imam Bukhari seorang yang bernama Humaid. Tak ada macam itu. Ya, kalau Al-Humaidi memang ada. Itu guru Bukhari, itu ada. Tapi ini Humaid, bukan Al-Humaidi, lain. Kan kalau kita ingat hadis di awal Bukhari dulu, Imam Bukhari ambil daripada Humaidi. Tetapi Al-Humaidi pula tidak mempunyai guru yang bernama Malik bin Ismail. Ada. Kalau kita nak kata ini Humaidi silap, sebenarnya Al-Humaidi dah. Tak boleh kita kata begitu. Sebab tidak ada guru dia yang bernama Malik bin Ismail. Tak ada. Begitulah cara ulama-ulama kita buat kajian terhadap perawi-perawi. Oleh itu yang tepatnya ialah seperti tercatat di atas, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Untuk makluman kita semua, hadirin dan hadirat sekalian, saya ketika buat ini, rujukan utama saya banyak Tuhfatul Ahwazi. Itu asasnya. Karangan Maulana Mubarakpuri, dari kalangan ahli hadis di India. Yang kedua, rujukan saya iaitu guru kepada guru saya, Ma'arifus Sunan Syarah Tirmizi juga. Yang ketiga, rujukan utamanya Al-Arfus Syadi Syarah Tirmizi yang dibuat oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri. Yang keempat, Al-Kawkabud Durri, itu Taqrir Tirmizi oleh Maulana Rashid Ahmad Al-Ganguhi. Aridatul Ahwazi, ini yang Ibnul Arabi dan lain-lain lagi. Ini antaranya. Termasuklah saya selalu juga merujuk takrir guru saya sendiri, iaitu Taqrir Tirmizi. Jadi kalau ada apa-apa saya tak bagi rujukan, cuba tengok situlah dulu. Kalau nak tengok yang asal, tengok situ. Di situ pun sudah banyak. Tapi kadang-kadang saya tambahlah sana sini. Saya tambah tu adalah mungkin daripada kitab-kitab lain, adalah begitu. Tapi asasnya situlah rujukannya. Dan itu menjadi rujukan kepada semua sebenarnya umat Islam di seluruh dunia. Bahkan dalam Maktabah Syamilah pun, kalau Syarah Tirmizi dipilih dua. Yang pertama Al-Arfus Syadi Anwar Shah Kashmiri, dan yang kedua Tuhfatul Ahwazi. Dua-duanya dikarang oleh ulama India. Kemudian Muhammad bin Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya Malik bin Ismail. Malik bin Ismail, seterusnya bin Dirham An-Nahdi Abu Ghassan Al-Kufi Al-Hafiz. An-Nahdi Abu tu sepatutnya terpisahlah sikit kan. An-Nahdi pisah sikit. Abu Ghassan Al-Kufi Al-Hafiz. Beliau meriwayatkan hadis daripada Israel, Asbat bin An-Nasr, Al-Hasan bin Salih, dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Jadi saya tak sebut semua. Dalam ni kalau orang ni guru dia, mungkin sebut 2-3 orang. Saya tidak sebut semua, sebab itu bukan tempatnya di sini. Tempatnya ialah kitab-kitab rijal. Di situ tempatnya yang sebenarnya. Sekadarnya lah, mana-mana yang ada kena-mengena, itu saja disebutkan. Kata Yahya bin Ma'in, tidak ada di Kufah seorang yang lebih kemas. Ini bahasa saya sendiri. Maksudnya kemas tu teguh, kukuh, kuat daripadanya. Kata Ya'qub bin Syaibah, beliau seorang perawi thiqah, lagi perawi abid yang sahih hadisnya. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib menulis tentangnya, perawi thiqah, mutqin, kemas boleh, teguh, kukuh, sahih kitabnya, yakni buku catatan hadisnya, lagi abid. Salah seorang perawi tabaqah ke-9 adalah di dalam Taqribut Tahdhib, dia ada sebut macam tu cara. Jadi tabaqah-tabaqah tu kita kena tengok dalam mukaddimah dia apa maksudnya.
Tabaqah tu makna lapisan ataupun kelas perawi. Salah seorang perawi tabaqah ke-9 dari kalangan atba' at-tabi'in. Bila dia sebut begitu, maksudnya ini saya tulis ni, maksud beliau ialah salah seorang perawi dari kalangan atba' at-tabi'in kecil, bukan atba' at-tabi'in yang besar, tidak, tapi atba' at-tabi'in kecil. Itu maksud tabaqah ke-9 di sisi Hafiz Ibn Hajar. Malik bin Ismail meninggal dunia pada tahun 219 Hijrah. Meriwayatkan kepada kami daripada Israel. Nama dia Israel lah. Mungkin kita terkejut sebab tempat kita tak ada barangkali seorang pun tak ada nama Israel. Sebab kita benci benar dengan Israel kan. Untuk ingat itulah Israel Yahudi tu, untuk ingat begitu. Sebenarnya Israel itu nama Nabi. Nama Nabi Yaqub. Kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsih. Itu semua makanan halal kepada Bani Israel dulunya, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Israel yang kedua itu Nabi Yaqub atas dirinya. Israel yang kedua tu Nabi Yaqub. Nama maknanya sama dengan Abdullah, cuma ini bahasa Ibrani. Abdullah tu bahasa Arab. Sama dengan Abdullah, hamba Allah juga. Il tu maknanya Tuhan, Allah. Kawan saya dulu semasa belajar dulu ada nama Israel. Orang luar ni dia pelik sikit kan. Kadang-kadang yang pasal dia ambil kira ni lah, ada perawi-perawi, orang-orang yang baik-baik, yang berjasa kepada umat, ada juga yang nama macam tu. Jadi kita marah-marah sangat tu tak kena marah kepada Israel. Israel itu Bani Israel, bangsa Israel itu Nabi Yaqub, tak kena. Yahudi itu musuh kitanya, bukan bangsa dia. Jadi Israel, begitulah dalam kitab-kitab hadis biasanya dia sebut ringkas-ringkas, kadang-kadang dia tak sebut bin apa tu. Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani. Israel bin Yunus bin Abi Ishaq itu ialah baikilah ada sana sini silap tu kan. Kecil, besar lah. Israel adalah perawi, jatuh P tu, perawi thiqah yang dipertikaikan tanpa alasan. Yang dipertikaikan tanpa alasan. Jadi ada juga setengah-setengah perawi itu orang pertikai, tapi alasannya tak ada kukuh. Jadi ulama tak kisah sangat dengan pertikaian seperti itu, dengan kritikan macam tu. Dia kena ada hujah, ada dalil. Kalau nak jarh itu mestilah kena mufassar, bukan jarh mubham. Jarh mufassar mana dia kritik apa sebab, apa dia kurang apa, dia bermasalah dari segi mana, kena sebutlah. Jadi tentang dia ni tak jelas. Imam Ahmad berkata Israel thiqah dan thabt, yani perawi kuat. Kata Abu Hatim, beliau adalah perawi saduq dan antara murid Abi Ishaq yang paling kemas, yani paling kokoh, paling kuat. Israel dilahirkan pada tahun 100 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 162. Jadi yang saya jumpa tambah-tambah begini ni sebab saya nampak Imam Tirmizi pun kecenderungan dianya nak memperkenalkan perawi banyak kepada kita. Jadi dah nak perkenal biar jelas betul lah, biar kita dapat tahu sekurang-kurangnya yang asas tentang perawi itu. Adapun Imam Bukhari dia tidak maksud itu. Imam Tirmizi memang nak memperkenalkan perawi-perawi kepada kita. Cuba kita tengok komentar dia. Dalam komentar tu dia berjelaskan tentang perawi-perawi mana yang tidak jelas. Kemudian Israel daripada Yusuf bin Abi Burdah. Yusuf bin Abi Burdah. Abi Burdah tu di bawah nota 74 bin Abi Musa Al-Ash'ari Al-Kufi. Abu Burdah
bin Abi Musa. Ini anak Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW yang terkenal itu. Beliau menerima hadis daripada ayahnya Abi Burdah. Siapa? Yusuf tu. Antara perawi yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Israel, Sa'id bin Masruq dan lain-lain. Yusuf terbilang salah seorang perawi yang disepakati ulama rijal tentang kethiqahannya. Nama Abu Burdah, dia sebut Abu Burdah begitu saja. Sebab lain kali kalau dia sebut nama, kita ingat orang lain pula. Sebab itu perlu kita tahu, kalau dia sebut menggunakan nama kunyah, maka kita kena tahu nama sebenarnya. Jadi nama sebenar Abi Burdah ialah Amir atau Al-Harith, salah seorang perawi yang disepakati tentang kethiqahan dan kehebatannya. Abu Burdah adalah seorang faqih. Beliau pernah, faqih ni dalam istilah dahulu, dia bukan faqih ahli fiqh begitu biasa, bukan. Faqih ni sampai ke peringkat mujtahid, itu dinamakan faqih. Kalau dalam hadis apa sebut, dia tak ada sebut dia mujtahid, dia tak ada sebut innahu la faqih. Faqih tu maksudnya mujtahid. Beliau pernah menjadi qadhi di Kufah. Beliau menerima hadis daripada ayahnya sendiri, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, Ali, Az-Zubair, Hudzaifah, Al-Mughirah, Aisyah, Ibnu Umar dan lain-lain. Antara tokoh yang menerima hadis daripada beliau pula ialah Asy-Sya'bi, Qatadah, Bukair bin Abdullah Al-Ashaj, Abu Ishaq As-Sabi'i dan lain-lain tokoh perawi hadis, termasuk anak-anaknya sendiri. Jadi anak-anaknya pun ramai yang turut meriwayatkan hadis daripada beliau, yaitu Yusuf, Abdullah, Sa'id dan Bilal. Itu anaknya. Abu Burdah merupakan salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Jadi Sunan Sittah tu dia ada dalam semua kitab tu. Ini perawi ada dalam tu. Beliau adalah datuk kepada Abul Hasan Al-Asy'ari yang masyhur, terkenal, orang kata pengasas aliran Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ini dia datuk kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang tokoh ilmu kalam yang terkenal dan salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Meninggal dunia di Kufah pada tahun 104 Hijrah ketika berumur lebih 80 tahun. Jadi kalau orang kata, bagi saya lah, sangat tak tepat kalau orang kata dia bukan imam ahli sunnah. Kalau orang kata, saya tak setuju lah. Kalau ada yang berpendapat begitu, terpulailah kepada dia. Tapi sejauh yang saya baca daripada dulu lagi, semua iktiraf, akui dia ni sebagai salah seorang imam dalam akidah, imam dalam akidah. Seperti Abu Mansur Al-Maturidi juga, dia adalah imam dan jasanya sangat besar. Kalau ada perbezaan dalam kitab dia, itu perbezaan teknik saja, dan ia termasuk dalam kalangan ulama salaf, ulama salaf juga. Baik. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW apabila keluar dari tempat buang air, idza kharaja minal khala, mengucapkan qala ghufranaka, keampunanmu. Maksudnya, aku memohon keampunanmu. Jadi aku memohon itu yang kita panggil dalam istilahnya takdir, yang ditakdirkan. Nanti kita tengok perbincangan pada nota 76 itu, macam mana, apa yang dikatakan takdir begini itu, dia semuanya berdasarkan kaedah, bukan sewenang-wenang, sesuka hati, tidak. Memang begitu takdirnya. Cuba tengok nota 76. Jika dilihat dari sudut ilmu saraf, ghufran adalah perkataan masdar. Jika dilihat dari sudut ilmu nahwu Arab pula, perkataan ghufran pada ghufranaka boleh diandaikan menjadi maf'ul bih, maf'ulun bihi.
bagi fi'il yang mahdzuf. Bagi fi'il yang mahdzuf, yakni fi'il yang dibuang amilnya, takdirnya, itulah takdir. Itu takdirnya. Takdirnya atlubu atau as'alu ghufranaka. Itulah yang kita buat dalam kurungan itu, aku memohon keampunanmu. Daripada situlah. Boleh juga diandaikan ia menjadi maf'ul mutlak bagi amil yang mahdzuf, yakni amil yang dibuang. Yalah, saya pun nak bincang panjang-panjang, saya tidak perlu sebab kita bukan nak belajar benda ni. Itu masa lain lah, peluang yang lain. Kita nak tekan hadis, tapi yang mana ada kena-mengena tu, yalah, nak bincang lah. Maf'ul mutlak bagi amil yang mahdzuf, yang dibuang, takdirnya ighfir. Ghafara yaghfiru. Ighfir, ampunkanlah. Jadi kalau kita kata dia ni maf'ul mutlak, maka takdirnya bukan atlubu atau as'alu macam tadi, tapi takdirnya ighfir ghufranaka. Begitu. Itu kalau kita andaikan ini maf'ul mutlak, yang kita takdirkan as'alu ataupun atlubu tadi, kalau kita andaikan dia tu sebagai maf'ulun bihi. I'rab kedua inilah yang lebih tepat. Tokoh ilmu nahwu yang terkenal, Al-Muhaqqiq Ar-Radhi, di dalam syarah Al-Kafiyah Ibnul Hajibnya, menerangkan bahawa amil maf'ul mutlak wajib dibuang, yakni tidak disebutkan menurut kaedah bahasa Arab pada 4 tempat. Jadi kenapa amil dia tak ada di sini? Terus ghufranaka, amil dia tak ada. Dan amil dia tak ada tu harus ke tak ada ke wajib? Wajib pada 4 tempat. Dan di sini termasuk dalam salah satu daripada 4 tempat. Sebab itu kena buat mengikut kaedah bahasa Arab begitu. Radhi ini, inilah penyusun kitab Najul Balaghah yang Syiah sanjung-sanjung sangat tu. Dia ni ulama nahwu besar ni, tapi Syiah kita terbukalah. Dia Syiah, tapi kira-kiranya Syiah yang tidak melampau lah. Setengah-setengah tu kata melampau juga, ya. Tapi kalau tengok Nahjul Balaghah nak banding dengan kitab-kitab Syiah yang lain, memang jauh lebih sederhana. Dia seorang sastrawan dia terkenal selain daripada ahli ilmu nahwu. Kemudian ini dunia ilmu kan, dia syarah Kafiyah Ibnul Hajib. Ibnul Hajib tu ahli sunnah. Ahli sunnah. Mana Syiah yang tidak tegar lah kita kata. Sebab itu dia boleh pergi mari dengan ahli sunnah. Pada 4 tempat kena buang amil bagi maf'ul mutlak. Yang dia sebut kita pilih yang dia, sebab dia banyak perkara yang dia sebut tu kadang-kadang orang lain tak sebut. Tapi kalau kita cari-cari secara berselerak, dia akan jumpa juga, ada juga. Yang pertama, apabila ia, yang ni maf'ul mutlak, diidhafatkan kepada fa'ilnya, seperti kitab Allah, sunnat Allah, ghufranaka, hananaika, dan sebagainya. Pada ketiga ini, jadi kalau maf'ul mutlak itu diidhafatkan kepada fa'ilnya, yang ni mudhafun ilaihnya itu pada hakikatnya adalah fa'ilnya. Tadi saya sudah sebut, saya tidak nak bincang panjang, nak pergi jauh tak boleh. Sebab kita bukan nak mendalami ilmu nahwu di sini, cuma sekadarnya. Sekadarnya. Dan saya rasa kalau orang yang sudah belajar, dia akan dapat menangkap. Tapi kalau yang tak belajar langsung, mungkin susah juga nak faham tu. Mungkin sepintas lalu fahamlah di sini, keluar daripada dewan ini mungkin terlepaslah, tak ingat pula. Kitab Allah. Jadi kita baca kitab Allah sebab dia jadi maf'ul mutlak. Kitab Allah. Kitabah itu dipanggil mudhaf. Itu idhafat. Allahi walaupun mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi di bawah lah kalau mengikut kaedahnya. Tetapi pada hakikatnya ia itu adalah fa'il kepada kitab,
Bukan kitab ni kitab tu dah. Ini makna lain. Ini ketetapan oleh atau dari Allah. Ketetapan itu dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Allah itulah yang membuat ketetapan itu. Itulah yang dikatakan fa'il. Itulah yang dikatakan fa'il. Ketetapan itu datang dari siapa? Dari Allah. Allah yang membuat ketetapan itu. Itulah yang dikatakan idhafat masdar kepada fa'il. Idhafat masdar kepada fa'il. Sunnat Allah, peraturan Allah. Ini peraturan itu dibuat oleh Allah. Jadi Allah fa'il. Allah itu fa'ilnya. Kemudian ghufranaka sama juga. Ghufranaka macam tu juga. Keampunan oleh Allah. Jadi siapa yang mengampunkan? Allah lah. Allah yang mengampunkan. Kita minta ampun dengan dia. Yang mengampunkan siapa? Dia lah, Allah. Jadi Allah itu dipanggil fa'il. Hananaika, sama juga, belas kasihan daripadamu. Jadi siapa yang menaruh belas kasihan itu? Kamu lah. Jadi mu tu pada hakikatnya fa'il. Yang kedua, jadi dalam keadaan ini semua tak ada amil. Amil dia wajib dibuat. Yang kedua, apabila ia diidhafatkan kepada maf'ulnya, seperti ma'adallah. Jadi Allah itu yang menjadi mudhaf ilaih itu pada hakikatnya maf'ulnya, bukan fa'il, tapi maf'ul. Jadi perlindungan kepada Allah. Jadi Allah itu yang kita mohonkan pertolongan. Jadi dia yang diminta perlindungan. Jadi dia yang diminta perlindungan, mana dia maf'ul. Subhanallah, maha suci Allah. Sama juga. Jadi Allah itu mudhafun ilaih itu sebenarnya maf'ulun bih. Maf'ul kepada maf'ul mutlaq tu ataupun masdar. Subhanallah, maha suci Allah. Apa maksudnya? Mana Allah itu yang disucikan oleh kita. Jadi Allah itu yang kena suci, kena kata, kita kata dia tu suci, maha suci. Gitu. Darbar riqab dalam Quran ini disebutkan pancunglah leher mereka. Jadi ar-riqab, darbar riqabi. Baca. Ar-riqab itu jadi maf'ul pada darbar itu. Sebab yang dipukul, yang ditetak apa? Leher. Jadi leher itu kena. Bila kena itulah maf'ul. Labbaika, seruanmu sentiasa ku sahut. Seruanmu sentiasa ku sahut. Jadi seruan siapa? Seruan dia. Dia itulah yang disahut. Engkau, mu tu. Mu tu maksudnya Allah ke atau tidak Allah pun boleh. Orang biasa pun labbaik. Dia panggil kita kata labbaik. Ya. Itu bahasa beradab. Sa'daik, semoga kebahagiaan berterusan untukmu. Sama juga. Dan sebagainya. Yang ketiga, apabila ia terpisah daripada fa'ilnya dengan haraf jar. Ini semua ini dari sudut nahwu lah. Ini pun saya tidak panjangkan, sepintas lalu saja. Seperti bu'sallaka. Bu'sallaka. Jadi fa'ilnya dipisahkan oleh haraf jar. La tu, la. Ka itu sebenarnya fa'il. Sebenarnya fa'il. Jadi apa makna bu'sallaka? Celaka engkau, melaratlah engkau. Jadi yang disumpah tu siapa? Engkau lah. Jadi engkau tu maf'ul. Bukan. Ini fa'il. Bu'sallaka, siapa yang celaka? Engkau. Jadi engkau itulah yang mengalami celakanya. Itu fa'il. Tabballaka, celakalah engkau, rugilah engkau. Suhqallaka, sama juga.
Satu lagi maknanya, semoga jauhlah engkau dari rahmat Allah. Bu'dan laka, semoga jauhlah engkau dari rahmat Allah, dan sebagainya. Yang keempat, apabila ia terpisah dari maf'ulnya dengan haraf jar, terpisah dengan maf'ulnya dengan haraf jar, seperti syukran lillah. Mana maf'ulnya? Allah itu. Jadi maf'ul mutlak ini terpisah dengan maf'ulnya dengan haraf jar la. Syukran laka, syukur kepada Allah. Siapa yang disyukuri? Allah. Jadi Allah itulah maf'ul. Hamdan lillah, sama juga. Ajaban minka, hairan terhadapmu. Aqran laka, semoga ditimpa bencana engkau, dan sebagainya. Jelas berdasarkan kaedah yang tersebut itu, ghufranaka adalah maf'ul mutlak yang termasuk dalam bahagian satu yang diidhafatkan kepada fa'ilnya. Ghufranaka ini, aku memohon keampunanmu. Siapa yang mengampunkan? Allah. Jadi Allah itu fa'il. Adalah maf'ul mutlak yang termasuk dalam bahagian satu, maka wajiblah dibuangkan amilnya. Sebab itulah dia tak ada sebut. Tak ada sebut apa? Ghufranaka saja. Tak boleh kau sebut, tak boleh mengikut kaedahnya. Tapi kalau kita nak belajar tu memang nak kena sebut apa. Jadi ighfir ghufranaka. Begitulah. Kenapa dia guna macam ni? Dia untuk memberi makna mendalam, kuat. Itu penggunaan maf'ul mutlak tu memberi makna kuat. Jadi keampunanmu yang betul-betul sungguh-sungguh. Gitu. Soal, apakah perlunya Nabi SAW meminta ampun kepada Allah apabila keluar daripada khala', ini tempat buang air, tandas dan sebagainya? Dan kenapakah kita juga sebagai umatnya disarankan agar memohon keampunan kepada Allah pada ketika itu? Kenapa kita mohon keampunan Allah? Apa dosa yang kita buatnya? Kesalahan apa yang kita buat? Masuk dalam bilik air, buang air saja, itu salah ke? Jadi kenapa kita kata ghufranaka tu, doa tu? Itu perlu tahu. Boleh kita dapat pahala mengikut sunnah tu, memang dapat, kita baca saja dapatlah. Tapi kalau kita tahu, lebih berarti kan. Kalau kita tahu tu, kita ucap ni untuk apa, kenapa kita bersalah ke? Biasanya minta ampun kerana melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan sebagainya. Di sini apa salah kita? Kalau ada lah orang yang buat salah, dia lah, bukan semua. Ni dia ajar untuk semua. Dan Nabi sendiri tu apa yang dia buat salahnya? Nabi sendiri kan dia masuk. Jadi kenapa? Itu persoalan yang timbul. Dia timbulnya persoalan-persoalan yang seperti ini, adanya benda-benda yang mencetuskan fikiran kita, sebenarnya menyebabkan kita ni jadi seorang yang halus budinya, seorang yang tinggilah tahap pemikirannya, meningkatkan tahap pemikiran kita apabila kita selalu bertemu benda-benda macam ni. Sebab kita akan sentiasa bertanya, benda ni kenapa begini, kenapa begini. Apabila kita dapat jawapan bagi kenapa tu, semacam kepuasan kita dapat sebenarnya. Artinya kita bukan seperti burung kakak tua, kata saja tapi tak tahu apa pun. Apakah memasuki khala' untuk membuang air merupakan suatu kesalahan di sisi syarak, atau ia dikira sebagai suatu dosa yang memerlukan permohonan keampunan? Bukankah ia suatu keperluan yang tidak dapat dielakkan oleh manusia mana sekalipun? Atau apakah maksud dan rahsia sebenarnya di sebalik permohonan keampunan itu? Bermacam-macamlah jawapan telah diberikan oleh pelbagai pihak. Namun yang termasyhur dan yang terbaik antaranya ialah jawapan berikut. 1. Nabi SAW adalah seorang hamba Allah yang sentiasa gemar berzikir kepadanya pada setiap waktu dan ketika, seperti dinyatakan oleh Aisyah dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi.
Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Setiap keadaan. Tapi keadaan ni menyebabkan dia jadi terdesak, tak boleh nak berzikir. Tak boleh nak berzikir. Kalau tidak dia akan berzikir. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada ketika berada di dalam tandas, baginda tidak dapat meneruskan amalan tersebut demi menjaga adab. Jadi kita manusia ni, Islam ni ada adab. Adab dengan Allah, adab dengan Nabi, adab dengan ibu bapa dan sebagainya. Ada adab, itulah kelebihannya orang Islam. Walaupun baginda dalam keadaan itu pun tetap terus mengingati Allah di dalam hatinya, namun kekurangan tetap dirasakan baginda bila mana tidak dapat menyebut namanya dengan lidah. Jadi orang yang kasih, cinta sungguh kepada seseorang ni, dia bukan sahaja ingat dalam hati, dia nak sebut tu terasa manis. Itulah sebab Allah Subhanahu Taala bagi orang biasa ni pun untuk meningkatkan perasaan cinta dia tu, biar dia mengenali cinta. Mula-mulanya orang biasa ni dia bagi perasaan itu. Dia bagi orang yang lekeh macam mana pun, teruk macam mana pun, dia ada orang yang dia sayang, orang yang dia cintai, dan dia selalu akan sebut. Dia rasa suka nak sebut. Semua orang tahu. Tapi dalam hubungan sesama manusia lah, benda yang dia faham. Bagaimana satu zat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dapat dikesan, kita boleh menyintainya. Begitu tinggi jiwa umat Islam tu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan dirinya sendiri. Tengok, bila dia tak dapat sebut dengan lidah, pada hati boleh ingat. Tak dapat sebut, itu pun dia rasa macam satu kekurangan. Keadaan itulah yang mendorong Nabi SAW meminta ampun apabila sudah keluar dari tempat membuang air. Jawapan ini, tapi iyalah, itu pandangan satu golongan. Bukan semua pula yang senang, bukan semua pula yang terima. Jawapan ini tidak disenangi setengah ulama. Mereka mempersoalkan, kenapakah ia dikaitkan dengan Nabi SAW sahaja, sedangkan amalan ini juga dianjurkan kepada umat Islam seluruhnya. Yalah, kalau kita kata Nabi, yalah, tapi ini bukan untuk Nabi saja, orang lain pun. Bukankah keadaan dan situasi umat berbeza dan tidak sama tentunya dengan keadaan dan situasi Nabi SAW? Jadi Nabi dia tu, jiwa dia tu, kehampirannya tu dengan Allah terlalu dekat. Jadi patutlah kalau dia rasa begitu, rasa bersalah, dia selalu ingat. Jadi kita ni tidak tahap tu, tapi kenapa kita dianjurkan juga? Walaupun pihak ini dia boleh jawab, iyalah nak ajar kita lah, biar kita tahulah kenapa ya Rasulullah SAW tu dia minta ampun. Kamu pun kalau kamu sampai ke tahap dia tu, faham seperti dia, kamu pun patutnya kata begitu juga. Itu dapat dia lah. Apalagi dalam konteks mengingati Allah Subhanahu Taala. Bagi orang yang tak setuju, dia kata terlalu jauh hamba ni kalau nak dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti tadilah kita kata boleh jawab tu. Yang kedua, jawapan yang dikemukakan oleh Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi ialah apabila membuang air, manusia menyaksikan najis, kekotoran dan kebusukan yang keluar dari tubuhnya. Islam pula mengajar agar penganutnya ingatkan najis, kekotoran dan kebusukan batin berupa dosa-dosa apabila menyaksikan najis, kekotoran dan kebusukan zahir. Tentu sekali ingatan kepada dosa-dosa itu akan mendorongnya beristighfar. Itulah puncanya kenapa istighfar disyariatkan apabila keluar dari tempat membuang air. Itu pandangan dia. Jadi hendaknya kita apa-apa pun yang kotor, yang apa tu, kita ingat yang dalam kita, jangan setakat zahir. Kalau hukum najis, ada najis ringan, ada najis sederhana, ada najis berat, kita pun kena ingat kekotoran jiwa kita tu pun macam tu. Ada yang ringan, ada yang pertengahan, dan ada yang berat. Jadi kita sentiasa ingat, jangan kira zahir saja. Itu sebab. Yang ketiga,
keadaan dapat membuang air kecil atau air besar adalah tanda kesihatan seseorang. Sedangkan kesihatan adalah antara nikmat Allah yang terbesar dalam kehidupan seseorang manusia. Kenikmatan yang dialami seseorang kerana dapat membuang air itu sangat besar, sehingga ia sewajarnya mengucapkan kesyukuran kepada Allah pada ketika itu juga. Kalau nak kira dengan nikmat Allah yang begitu besar, macam kalau kita makan sendawa, Alhamdulillah, terus kata kan, sendawa. Tapi kalau kentut sesuai ke, Alhamdulillah. Walaupun kalau tak kentut, sakit perut juga, menggelulung sakit. Kalau tak buang air besar macam mana? Begitu juga, nikmat besar tu. Tapi sepatutnya kita syukur terus itu. Tak dapat syukur, tak dapat kata Alhamdulillah. Kerana tak dapat kata itulah, kerana kekurangan kita, itulah yang kita minta, ghufranaka, keampunanmu. Tetapi oleh kerana kita tidak dapat terus mengucapkan kesyukuran dalam keadaan itu, maka sepatutnya timbul di dalam hati semacam rasa bersalah. Untuk menghilangkan rasa bersalah itulah Nabi SAW bersama-sama umatnya dianjurkan beristighfar setelah selesai membuang air dan setelah keluar dari tandas. Inilah jawapan yang diberikan oleh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri di dalam Badlul Majhudnya, dan kebanyakan ulama bagi pendapat ini, kebanyakan ulama. Yang keempat, hikmat di sebalik anjuran meminta ampun kepada Allah setelah keluar dari tempat membuang air adalah untuk menzahirkan ketidakupayaan seseorang hamba dalam mensyukuri nikmat Tuhannya. Seseorang yang telah selesai membuang air dengan selesa dikehendaki menghayati nikmat Allah yang sangat besar itu untuknya. Malah jika dihitung bersama-sama nikmat-nikmat lain yang ada kaitan dengannya dari awal lagi, bukan pada masa buang itu saja lega perutnya, tapi kalau diambil kira dengan yang ada kaitan dengannya sebelum itu lagi, seperti makan, minum, proses penghadaman dan penyerapan zat-zat makanan dan minuman di dalam tubuh dan sebagainya, tentu sekali tidak akan ditemui lafaz untuk menyatakan kesyukuran atas kurniaan Allah itu. Permohonan ampun diangkat ke hadirat ilahi adalah berdasarkan kesedaran hamba tentang ketidakupayaannya dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Ucapan ghufranaka ataupun permohonan ampun kepada Allah setelah keluar dari tempat membuang air sebenarnya adalah suatu manifestasi bagi menampung pernyataan kesyukuran yang tidak terlafazkan dan tidak akan dapat dilafazkan dan tidak dapat dilafazkan sebelumnya. Jadi nak menyatakan yang itulah. Di sebalik kita kata ghufranaka itu, sebenarnya kita tak terdaya, tak mampu nak syukur pada Allah SWT. Jadi sehingga kita rasa macam kurang, macam bersalah pula. Macam mana nak ucapkan terima kasih, Pak? Tidak sekadar itu, bahkan patut minta ampun di sini. Yang kelima, Allamah Ali bin Sulaiman Al-Maghribi di dalam Daraju Mirqatus Su'ud ila Syarhi Sunani Abi Dawud menulis, ini dalam syarah Abu Dawud, diceritakan, mana dengan apa ni kita panggil sirah tabrid, iaitu yuhka kalau dalam bahasa Arabnya, bahawa apabila Adam diturunkan ke bumi dan baginda alaihissalam buat pertama kalinya membuang air besar, baginda alaihissalam mendapati bau yang busuk. Maka beristighfarlah Adam kepada Allah dengan katanya, ghufranaka. Lantaran baginda alaihissalam menyangka itu adalah kesan dan akibat buruk daripada memakan pokok yang dilarang Allah memakannya. Dari itu berterusanlah ucapan istighfar diwarisi anak cucu Adam sebagai salah satu sunnah baginda alaihissalam. Jadi begitu kata dia. Menarik juga kan, tapi asasnya tak kuat.
Kalau nak kira dari segi itu, ya menarik juga. Memanglah kalau kita fikir, Nabi Adam tu dalam surga mana buang air. Air besar pun tak ada, air kecil pun tak ada. Tak perlu fikir, makan saja. Tak perlu fikir nak buang, sakit perut tak ada, langsung tak ada. Jadi bila makan tu dihalau, mulalah dia. Kalau kita fikir dari segi logik pun memang dan nak makan pun susah. Kalau dalam surga tak perlu fikir, dapat makan terus. Nak makan mari dalam dunia ni bukan itik kita, yang boleh makan padi. Nak kena macam mana dulu? Kena bercucuk tanam dulu nak makan. Pas setelah jadi ada tapak padi tu bukan boleh makan terus. Kena tumbuk dulu kalau sama itu. Kena mesin. Sekarang ni lepas tu setelah tu bukan boleh makan tu lagi, baru jadi beras. Tak boleh lagi, kena masak pula. Nak masak tu macam mana? Cuba bayangkan kalau kita mula-mula dalam keadaan tu, susah. Banyak kesusahan demi kesusahan yang dialami oleh Adam akibat satu kesalahan dia. Itu hikmat Allah. Hikmat Allah SWT. Jadi bila begitu, dia makan, dah sakit perut pula dah. Nak buang air pula. Jadi bila buang air, busuk. Dia teringatlah ini kesalahan dia. Di situlah dia, ghufranaka, aku memohon keampunanmu. Ya. Jadi dia sentiasa ingat. Begitu ya. Menurut Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, apa yang dinukilkan oleh Allamah Ali bin Sulaiman Al-Maghribi itu tidak sabit dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak lebih dari sebuah kisah Israiliyat semata-mata. Kalau ada pun itulah. Dalam hadis kaitan dengan doa ini tak ada. Tapi yang menarik juga. Yang keenam, guru kepada guru penulis Al-Muhaddits Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri telah mengemukakan taujih, yakni pandangan yang sangat baik dalam usaha merungkai kemusykilan ini. Ini dialah pengasas kepada Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Karachi, tempat saya belajar. Anak murid kepada Maulana Anwar Shah Kashmiri dia ni. Guru kepada guru saya, yang saya terima hadis dia ni daripada dia, hadis Abu Daud, Ibnu Majah, melalui sanad dia. Guru saya tu namanya Maulana Badi'uz Zaman. Kata beliau, perkataan ghufranaka yang digunakan di sini lebih mengandungi arti kesyukuran kepada Allah berbanding permohonan keampunan kepadanya. Dia pergi ke situ yang orang lain tak sebut. Dia kata sini ghufranaka ni sebenarnya lebih kepada syukur, bukan minta ampun. Tengok seorang ulama kan, kajian dia tu halus perhatian dia. Kadang-kadang kita tengok tak pernah kata tu, tapi bila dia kata, dia ada alasan dia. Bukan saja dia kata. Sibawayh di dalam kitabnya, ini alasannya. Ini kalau saya sebut Maulana Banuri, tengoklah dalam Ma'arifus Sunan. Ma'arifus Sunan itu dia tulis sebenarnya 6 jilid dah, tak sempat dia meninggal dunia. 6 jilid tu baru Kitabul Hajj. Kitabul Hajj tak masuk. Maknanya 1/4 baru 6 jilid. 1/4 Tirmizi. Dia tak sempat. Tapi sekarang ni saya dapat tahu, dan saya sudah tengok sebenarnya takmilah. Di sana ulama-ulama sana dia bagus. Dia ada usaha, kata kesinambungan yang tak sempat disudahkan oleh ulama dulu, dia cuba buat. Dia cuba sambung. Macam Fathul Mulhim itu pun tak sempat juga dibuat oleh Syabir Ahmad Uthmani, disambung oleh Maulana Taqi Uthmani. Jadi sampai siap. Walaupun gaya bahasa, cara dia perbincangan tu berbeza tentunya sebab orang lain. Sama juga yang ni buat, tapi saya tengok berdasarkan pengamatan saya lah, saya tengok jauh bezanya. Jadi tidak puas hatilah macam yang asal. Jadi takmilah
Ma'arifus Sunan itu bagi saya tak puas hati sangat, sebab jauh sangat beza dengan yang asal. Tapi dia telah buat, bagaimanapun dia ada usaha. Sibawayh di dalam kitab Al-Kitabnya, Sibawayh namanya, nama kitab dia tu yang masyhur tu Al-Kitab namanya. Kalau Al-Quran tu Al-Kitab juga kan, Dalikal Kitab la raiba fi. Dia bubuh nama kitab nahu dia tu Al-Kitab, kitab sebenar. Kitab sebenar. Setengah-setengah tu 4 jilid, setengah-setengah tu cetak jadi 5 jilid kitab dia. Sehingga ulama-ulama kata kitab Sibawayh ni, kalau sesiapa pernah naik kapal di lautan yang dalam, tengah-tengah laut tu, macam mana dia mengalami keadaannya bila tofan melanda, begitulah. Mana cukup hebat, patutlah dia dianggap sebagai imam dalam ilmu nahwu. Sibawayh di dalam Alkitabnya menulis bahawa orang-orang Arab dalam muhawarah, yakni simpulan bahasa mereka, ada menggunakan begini: ghufranaka la kufranak. Ghufranak la kufranak, dia guna begitu. Maksud mereka berkata ghufranak itu adalah untuk menyatakan kesyukuran, bukan untuk memohon keampunan. Tengok dia kata. Hakikat ini dapat difahami daripada penggunaan perkataan kufranaka sebagai lawan selepasnya. Jadi ghufranak la kufranak, lawan kufran itu apa? Bukan ghufranak. Jadi di sini menunjukkan ghufranak itu dipakai dengan makna syukranak. Banyak kemuskilan akan hilang jika anda memakai ghufranak dengan arti syukur kepadamu. Jadi ini makna syukur kepadamu. Ghufranak ni walaupun zahirnya, makna asalnya keampunanmu, tetapi di sini dia lebih pergi kepada kesyukuran, syukur kepadamu. Apalagi riwayat yang menyokong arti itu sememangnya ada. Ini cara ulama hadis ni dia berbeza. Maulana Banuri memang seorang yang tajam pemikirannya. Dia ada riwayat, bukan dia kata saja, dia ada sokongan. Kalau nak perhati, cuba perhati riwayat lain berhubung dengan keluar daripada tandas ni. Apa lagi sunnah Nabi, bacaan dia apa lagi, cuba perhati bacaan itu, apa kandungannya. Jadi yang sesuai dengan yang itu di sini sepatutnya apa? Lihatlah hadis Anas berikut. Kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillah. Coba tu, alhamdulillah. Apa tu alhamdulillah? Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ini satu doa yang lain. Ghufranak satu, ini satu yang lain. Kalau kita perhatikan sama-sama doa ataupun ucapan yang diucapkan semasa keluar, bila keluar. Di sini ada apa? Alhamdulillah. Maka di sana pun sepatutnya ghufranak dengan makna syukur. Itu kata dia. Bermaksud Nabi SAW apabila keluar dari tempat membuang air mengucapkan segala puji bagi Allah atau syukur kepada Allah, Tuhan yang telah menghilangkan gangguan atau kekotoran daripadaku dan telah mengafiatkan daku. Dengan lafaz yang sama, hadis ini juga telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abi Dzar. Bukankah alhamdulillah yang merupakan pujian kepada Allah itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kesyukuran kepadanya? Jadi kenapa Nabi ni dalam doa ni alhamdulillah ni untuk apa? Sebagai mensyukuri Allah lah. Kalau begitu perkataan ghufranaka yang kadang-kadang diucapkan oleh baginda itu tentu juga mengandungi arti syukur kepada Allah, kata dia. Habis itu dia ada makna itu. Al-Mubarrid
Ini ulama Nahwu di dalam kitabnya Al-Muqtadab menulis, adapun kata mereka, yakni orang-orang Arab, syukranaka la ghufranak, maka kedua-duanya adalah masdar dengan penambahan di hujungnya. Asalnya ialah syukran la kufran. Itu asalnya. Penambahan dibuat untuk memberi arti mubalaghah. Mubalaghah artinya lebih mendalam dan kuat daripada segi makna dan maksudnya. Sebab itu dia tidak kata syukran, tapi syukranaka, ghufranaka. Syukran la kufran. Jadi orang Arab selalu guna syukranaka la kufranaka. Asal dia syukran la kufran. Di dalam Al-Quran Allah SWT juga ada menggunakan perkataan kufran sebagai lawan kepada perkataan syukran. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Bermaksud, maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh sedang ia beriman, tidaklah disia-siakan amal usaha, dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya. Habislah situ. Jadi maknanya ada benda-benda ni digunakan, kaitan dia tu jauh dia begitu, tapi dia kait tu ada alasannya. Begitulah. Sebenarnya orang-orang yang disanjung tu, yang dikatakan hebat tu, apabila dia bagi pendapat, suatu pendapat walaupun berbeza daripada orang lain, tapi dia ada alasan dia sendiri. Macam kita tengok Maulana Baduri tadi, memang hebat tu. Pandangan dia tu yang tidak pernah diberi oleh orang lain, dia nampak gitu. Jadi walaupun ghufranak, pada hakikatnya syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, satu perkara perlu lagi ingat, lafaz doa hendaklah diucapkan setelah membasuh najis atau setelah selesai beristinja. Jika seseorang membuang air di tanah lapang kemudian berpindah ke tempat lain untuk membasuh najis atau beristinja, lafaz doa hendaklah diucapkan setelah anggota tempat keluar najis dibersihkan. Itulah yang dikehendakinya. Jadi bersihkan mengikut cara masing-masing lah. Kalau dengan air, cara dia. Kalau dengan batu, cara dia, kadarnya. Begitulah. Tapi setelah membersihkannya. Hafiz Ibn Hajar, habis itu cerita kenapa disebutkan ghufranaka, yang zahirnya menunjukkan minta ampun itu. Macam ada sesuatu kesalahan. Apa kesalahan kita buat? Bila kita pergi buang air, apa salahnya? Apa dosanya? Apakah itu satu dosa? Jadi jawapannya telah kita kemukakan tadi. Ada 6 pandangan. Inilah yang terbaik. Ada lagi yang lain-lain, tapi yang 6 ni cukup baik. Yang lain itu macam tambahan sajalah, tak perlu dah. Itu satu perkara. Kemudian timbul satu perkara yang lain pula. Hafiz Ibn Hajar menimbulkan satu kemusykilan lain berhubung dengan ucapan ghufranak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perlunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah? Apa perlu dia istighfar? Kalau kita kata ini makna istighfar lah, bukan kata dengan makna syukran, dengan makna syukur tadi, tidak, tapi dengan makna istighfar. Sebab zahirnya begitu. Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, yakni terpelihara daripada dosa-dosa? Bukankah terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengiklankan keampunan Allah terhadap baginda? Sebagai contohnya firman Allah di bawah ini, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan memimpinmu kepada jalan yang lurus. Jadi di sini kalau mengikut zahirnya, makna biasa, makna yang asalnya yang segera difahami, liyaghfira tu, ampunkan
liyaghfira lak Allah, supaya Allah ampunkan ma taqaddama min dzambika. Dzamb itu makna dosa. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak terjemah dosa. Sebab itu tengok, salah dan silap. Salah dan silap, bukan dosamu. Tapi kalau terjemah dosa pun kena takwil lah, kena takwil juga. Tak boleh dianggap dosa tu macam dosa orang lain, sebab dia maksum. Beberapa jawapan kepada kemuskilan ini telah diberikan oleh para ulama kita. Antaranya ialah satu, jadi kenapa Nabi ni ghufranak, minta ampun? Kan dia tu maksum, tidak melakukan dosa. Bila tidak melakukan dosa, apa perlu minta ampun? Dan kalau kita kata kesalahan apa masuk dalam bilik air, nak buang air, itu satu keperluan asas yang tak dapat dielakkan oleh sesiapa pun. Dia apa salahnya? Jadi sehingga perlu minta ampun tu. Yang pertama, Nabi SAW meminta keampunan kepada Allah sebelum mendapat tahu bahawa Allah memang mengampuni segala salah silap baginda SAW. Ini satu pendapat. Jadi dia minta ampun ini sebelum dia tahu. Tapi ialah ramai tak puas hati dengan jawapan ini kan. Yang kedua, Nabi SAW memang telah pun mengetahui Allah mengampuni segala salah silap yang mungkin dilakukan oleh baginda. Tetapi baginda SAW juga sedar bahawa keampunan itu adalah dengan satu syarat. Syaratnya ialah baginda memohon keampunan kepadanya. Jadi ampun itu bersyarat. Syaratnya dengan Nabi mintalah, bila minta tu Tuhan ampun, begitu. Yang ketiga, Rasulullah SAW seperti nabi-nabi yang lain memang maksum daripada segala dosa. Namun baginda sebagai seorang manusia tetap tidak terpelihara daripada tersalah dan tersilap. Baginda SAW juga mungkin terlupa atau terlanjur. Permohonan keampunan kepada Allah oleh Rasulullah SAW itu tentunya bukan kerana telah melakukan sesuatu dosa, malah kerana menyedari kemungkinan telah berlakunya sesuatu kekurangan manusiawi pada diri baginda SAW. Itulah. Misalnya ada ketikanya malam, macam dalam Abu Daud dan lain-lain, ada hadis menyebutkan Nabi itu lupa baca. Dia langkap baca ayat Quran, padahal dia telah ajar pada sahabat-sahabatnya ada begitu. Jadi dia terlupa, dia terlepas lah, terlangkau. Bila sudah tu sahabat tanya, apa ceritanya? Nabi SAW suruh tegur lah, dia kata, kalau kamu dapati itu tegur. Jadi dia boleh tersalah benda-benda macam tu, tapi bukan tersalah tu sejak awal lagi, mula-mula turun wahyu tu dia sampai ke tersalah, itu tak ada. Itu maksum. Yang tersalah ni setelah dia sampaikan, nak menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW atau lain-lain Nabi ni adalah manusia, bukan Tuhan. Itulah sebab hikmatnya ada benda-benda macam ni. Sebab kalau kita tengok manusia ni, kelemahan dia daripada dulu sampai sekarang pun, kalau orang tu lebih-lebih kan, lebih-lebih tu dia puja sangat lebih, dia akan naik ke tahap Tuhan. Yang tak sampai ke situ Nabi kita sahaja, sebab ajarannya kukuh, terjaga, ulama-ulamanya ramai. Kalau tu macam ajaran lain, yang terakhir Guru Nanak, tu jauh kemudian daripada Nabi kita, sudah jadi Tuhan. Sudah jadi Tuhan. Itu kelemahan manusia. Padahal kalau kita kaji, mereka ni sama, ada kesilapan-kesilapan seperti ini. Jadi semua ni untuk mengingatkan kita bahawa Nabi kita itu manusia, bukan Tuhan. Bagaimanapun dia tidak jadi Tuhan. Jadi tersalah. Kadang-kadang tersalah tu sebenarnya bukan salah sebenar. Bukan tersalah, Tuhan tegur kerana silap lah. Sebenarnya bukan dosa. Misalnya dia nak dakwah, ketua-ketua Quraisy
apabila Abdullah ibnu Ummi Maktum pergi, hanya dia membelakangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia utamakan ketua-ketua Quraisy itu. Tujuannya supaya mereka masuk Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam, berapa ramai lagi di belakang dia tu pengikut-pengikut dia yang masuk Islam. Adapun Abdullah ibnu Ummi Maktum ni dia sudah Islam dah. Jadi Nabi utamakan itu. Allah tegur macam tu. Tegur. Silap tu tak boleh. Walaupun niat dia untuk Islam juga, kerana Allah juga, rupanya salah. Kesalahan-kesalahan macam itulah yang Nabi mohonkan keampunan ini, yang sebenarnya bukan dosa pun. Maksud dia tu untuk kebaikan juga, kerana Allah juga, tapi di situ ditegur oleh Allah. Pada sebagai peringatan kepada Nabi kita dan peringatan kepada kita bahawa kena jaga hati pengikut-pengikut ini. Yang lain tu kita belum pasti dia akan mengikut kita, yang ini sudah pasti. Ataupun kalau tidak begitu pun kena jaga hati itu. Begitu susah. Di situ Nabi SAW kira dia macam tersalah lah sedikit. Kerana itu benda-benda macam tu dia sebenarnya tak termasuk dalam dosa pun. Yang ke lima, yang ke berapa ni? Yang keempat kan? Pada hakikatnya tidak ada apa-apa dosa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beristighfar kepada Allah. Istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah samalah dengan bersyukur orang-orang lain kepadanya. Jadi dia kata ini istighfar ni bukan kerana salah, bukan kerana berdosa. Istighfar ni dengan makna syukur. Jadi macam tadilah, ghufranaka tu dengan makna syukranaka. Macam tadi, seolah-olahnya Nabi kata syukranaka, tetapi dia guna perkataan itu untuk memberi makna ada juga unsur itu. Ada juga unsur itu. Yang kelima, walaupun salah silap yang ditakdirkan berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain itu tidaklah sampai ke tahap dosa, namun mereka tetap merasa bersalah dan malu kepada Allah. Perasaan itulah yang mendorong mereka beristighfar kepada Allah, seolah-olahnya mereka telah benar-benar melakukan dosa. Dia rasa macam dosa, padahal tidak dosa pun. Kesalahan dia macam Nabi Adam, kita kata, dia merasa bersalah sebab Allah telah larang dia, padahalnya itu hikmat Allah, berlaku dengan kehendak Allah juga. Tapi dia tetap merasa bersalah. Yang keenam, istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk diri baginda sendiri, tetapi untuk sekalian umatnya. Jadi di sini ghufranaka ni bukan untuk diri dia saja, tapi untuk orang lain juga. Bahkan lebih kepada orang lain. Lebih kepada orang lain. Sebab yang berdosa, yang bersalah sebenarnya orang lain, dia tu tidak. Tetapi ambil kesempatan lah daripada kesilapan, ketelanjuran, mungkin dia masukkan walaupun sedikit bahagian dia tu, yang lebih banyaknya umat dia, yang sebenarnya lebih dia tumpukan untuk umat dia. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar bukan kerana beliau sendiri telah melakukan dosa, tetapi untuk mengajar umatnya yang tidak maksum bagaimana cara beristighfar. Jadi dia kata begitu tu nak ajar orang lain. Kalau nak kira dia tak perlu, sebab dia maksum. Tapi umat ni akan fikir, kalau dia yang maksum tu pun dia kata macam tu, kita yang tidak maksum ni lebih-lebih lagi lah. Jadi untuk dia ajar kepada orang-orang lain. Itu maksudnya di sini. Bukan sebenarnya lebih kepada dia, tidak, tapi lebih kepada mengajar orang lain. Bagaimana cara nak istighfar, nak kata macam mana. Jadi dia kata dengan suara yang kuat lah, ghufranaka. Jadi sehingga didengar oleh sahabat tu.
Jadi sahabat dengar sebab Rasulullah sebut kuat. Kalau untuk diri dia sendiri, untuk apa dia sebut kuat? Jadi ini untuk orang lain sebenarnya, supaya orang belajar dengan dia. Kemudian yang dia sebut ni bukan orang yang sama, orang lain pula. Jadi supaya umat ini dapat belajar daripada dia. Yang sebenarnya faedahnya kepada umat itu sendiri lebih banyak. Dia tu sendiri tidak, untuk mengajar saja. Yang ke-8, darjat dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meningkat di sisi Allah dengan sebab amal saleh yang dilakukan oleh baginda. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki satu darjat, dirasainya darjat yang dicapainya sebelum itu ada taksir dan kekurangannya. Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Kerana itulah. Jadi macam orang ni, kalau dia meningkat naik kan, dia tengok di bawah dia, banyak salah, banyak kurang dia. Dia nampak begitu. Begitulah juga orang yang ada pengalaman ke apa-apalah, walaupun elok dah dulu tu, tapi bila dia sudah meningkat naik, dia sudah lebih hebat daripada dulu, dia akan nampak banyak lagi kekurangan dia yang dia buat dulu. Padahal kalau orang lain, orang tak nampak pun. Misalnya kepada seorang pengarah, dia akan nampak begitu. Bahkan kalau kita tanya pelakon-pelakon pun, pelakon-pelakon yang veteran tu, dia kata yang dulu dia rasa teruk sangat dia, yang kemudian itu dia rasa lebih kemas. Yang dulu dia rasa di sini silap, sepatutnya dia tidak buat begini. Kan? Itu manusia. Nabi SAW ni begitu juga. Dia sentiasa meningkat. Setiap kali dia meningkat, macam Imam Syafi'i katalah, setiap kali semakin banyak ilmu dia, semakin dia terasa kebodohan, kejahilan dia. Semakin rasa banyak kejahilan kita. Semakin kita tahu, semakin kita rasa kita dijahil. Betul lah. Sebab kalau tak ada ilmu, kita tak nampak kekurangan kita. Bila ada ilmu, akan nampak. Jadi peningkatan darjat Rasulullah itu bukan dari sudut ilmu saja, dari sudut ruhaniyahnya dan lain-lainnya, semua dia ambil kira. Jadi banyaklah terasa tu. Kalau kita tengok dari sudut ilmu saja pun terasa dah. Kalau tengok dari sudut ni, terasa dah. Apa lagi kalau gabungkan semua tu, lagilah terasa. Itulah sebab dia kata ghufranaka. Biar apapun, mengucapkan ghufranaka setelah keluar dari tempat membuat air adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ni tak payah ya, macam sepatah ya. Kalau kita kata, kalau zahirnya kita orang yang tak pandai ni, tak belajar ni, nampak satu kataan saja, ghufranaka. Kalau orang yang belajar Arab, dia kata dua lah, ghufranaka, itu suku kan. Tapi zahirnya satu. Sunnah tetap sunnah. Itulah yang terbaik. Lebih baik lagi daripada kita kata yang lain. Malas sangat nak panjang-panjang, itu saja. Payah apa? Dapat pahala tu, walaupun keluar daripada tandas, keluar daripada tempat buang air, dapat pahala lagi. Itulah kelebihan mengikut sunnah. Tak boleh nak banding dengan mana-mana pun. Zikir, wirid, mana-mana pun tak boleh nak banding. Walaupun panjang macam mana, berjala-jala, tak boleh nak banding dengan Rasulullah satu patah. Kita kena anggap begitu, baru betul-betul mengikut sunnah. Dan yang sebenarnya begitu. Tapi kadang-kadang orang ni dia tak puas hati kalau sikit kan. Nekas sangat dia, panjang lagi macam mana. Itu tabiat manusia. Padahal kita sepatutnya kena faham gitu. Baca ni saja ghufranak, sudah. Ataupun yang satu lagi yang kita tulis tadi kan, dalam riwayat Ibnu Majah itu pun boleh. Ataupun gabungkan kedua-duanya pun boleh. Dan nak panjang sangat, gabungkan kedua-duanya. Malah terdapat bermacam-macam lagi ucapan yang boleh diucapkan apabila keluar dari tandas. Antaranya ialah yang tersebut di dalam hadis Ibnu Majah tadi, yaitu alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Itu baca ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengucapkan doa itu, kadang-kadang pula doa ini. Jadi dia tidak tetap, kadang ini, kadang itu, dia bagi pilihan kepada kita, tidak satu cara saja. Sebab itu kalau kita tengok
wirid ataupun zikir-zikir Rasulullah selepas sembahyang pun, dan di masa-masa lain pun banyak tak sama. Jadi kalau kita tetapkan dengan satu saja, tak kena. Sepanjang hayat kita tak pernah doa dengan yang Rasulullah ajar. Sepatutnya tukar-tukarlah, yang ni macam ni, macam ni, macam ni. Sebab kita ni zaman orang belajar. Kalau zaman dulu saya tak kata lah juga, sebab orang buta huruf ramai. Tapi sekarang ni kita boleh belajar, boleh baca, boleh tengok makna dia. Bukan main cantik makna-maknanya itu. Sepatutnya kita pilih yang ni, kadang-kadang yang ni. Kadang-kadang seorang tu dia ikut imam, akibat ikut, dia tak baca sepanjang hayat, sebab imam dia baca yang lain. Sedangkan Nabi SAW pesan dengan Mu'adh misalnya, "Hai Mu'adh, aku benar-benar cinta kepadamu, sayang kepadamu." Beberapa kali dia kata, jangan lupa, kata dia, kalau lepas sembahyang itu bacalah, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Tengok, mungkin setengah-setengah orang tak baca, sebab imam dia tak baca, dia tak turut. Ini akibatnya. Sebab itu yang eloknya kita belajar banyak doa-doa dan zikir-zikirnya itu, wirid-wiridnya itu, dia tukar-tukar. Itu cara Rasulullah SAW. Tapi kalau nak pilih satu, seperti ada golongan-golongan tertentu, dia selalu baca, boleh juga. Cuma yang lebih baik jangan itu saja, buat cara-cara lain lagi, banyak lagi. Kalau ada banyak, ya boleh banyak. Macam di sini tak berapa banyak, setakat itu, itulah yang terbaik. Kemudian ini keadaan-keadaan di mana terdapat doa-doa atau zikir-zikir khusus yang dinukilkan daripada Nabi SAW, untuknya dipanggil al-ahwal al-mutawaridah. Mungkin setakat itulah ya malam ni. Kita nanti sambung lagi. Oh tidak, sikit lagi. Ya, sikit lagi. Zikir-zikir khusus yang dinukilkan daripada Nabi SAW, untuknya dipanggil al-ahwal al-mutawaridah. Seperti doa ketika hendak masuk ke dalam masjid, ketika keluar daripadanya, ketika hendak tidur, ketika angin bertiup kencang, ketika menaiki kenderaan, ketika hendak masuk ke dalam pasar, ketika memakai baju baru, ketika hendak bersetubuh, ketika hendak masuk ke dalam tandas, ketika keluar daripadanya, ketika guruh berbunyi, dan sebab banyak sangat. Dia ada zikir-zikir yang tertentu. Kata Syekh Waliullah di dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah, sebabnya agama Islam menentukan zikir-zikir dan doa-doa tertentu untuk keadaan-keadaan yang berbeza-beza, ialah supaya ia dapat menjadi penawar bagi racun kelalaian manusia daripada mengingati Tuhannya. Dan kita ingat pada Tuhan itu sesuai dengan keadaan kita. Adapun wirid-wirid, setengah-setengah zikir yang diajarkan oleh masyayikh, bagus juga, dari segi maknanya tidak bercanggah, tapi kadang-kadang benda yang sama juga diulang. Kadang-kadang tak nampak kesesuaian dengan keadaan kita. Berbeza dengan yang Rasulullah SAW ajar. Sebab dia dalam keadaan ni, kita nampak. Dalam keadaan ni, nampak hidup tu, kita berhadapan dengan sesuatu. Bukan doa yang sama. Berbeza dengan masyayikh, tarekat ke apa ke, kita kata dia baca benda yang sama. Itu bezanya antara sunnah, wirid-wirid ataupun zikir-zikir berdasarkan sunnah, dengan wirid atau zikir berdasarkan cara lain. Dan tentu sekali yang terbaiknya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya kalau guru, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ada kaitan dengan guru. Nak naik kenderaan, ada kaitan. Nak buat, ada kaitan. Hidup jadi nampaknya. Tapi dari satu segi susahlah nak ingat tu kan. Tapi kalau kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafallah. Ketika ni begini, ketika tengok cermin begini, semua ada.
sesuai dengan keadaan itu. Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perelokkanlah pribadiku seperti mana engkau telah perelokkan wajahku, rupaku. Ketika tu cuba ingat. Yang lain boleh hafal, kenapa ya Rasulullah tak boleh hafal? Dan ingat, bila kita amalkan ya Rasulullah itu, pahalanya banyak. Tak boleh nak menandingi, yang lain tak boleh nak menandingi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya. Dan kita terasa tu dalam keadaan yang berbeza-beza tu, nikmat Allah yang berbeza-beza. Suasana ujian, cabaran, peringatan daripada Allah yang berbeza-beza. Satu perkara yang perlu sangat difahami ialah menadah tangan ketika berdoa dalam al-ahwal al-mutawaridah adalah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang orang tak faham. Dia kalau doa mesti angkat tangan. Kena faham ini dalam keadaan apa. Dia ada istilah kan, ahwal mutawaridah ke atau ahwal apa. Jadi kalau mengikut sunnahnya, kalau kita tengok dalam hadis-hadis, dia tidak semua tempat angkat tangan. Memang boleh angkat tangan, memang ada sunnah juga, tapi bukan semua tempat. Ini kerana doa-doa itu lebih bersifat zikir. Walaupun apa doa sebenarnya dia lebih bersifat zikir daripada doa-doa biasa yang disyariatkan untuk meminta sesuatu hajat dan kehendak manusia yang sentiasa berubah-ubah. Itu lain. Sekarang ni kita nak benda ni, anak. Sekarang ni kita nak isteri. Sekarang ni kita nak duit. Sekarang ni kita nak menyelesaikan hutang. Macam-macam tu kan, angkat tangan. Ada pun keadaan-keadaan yang khusus. Bila kita naik kenderaan, bila kita masuk masjid, bila kita keluar daripada tandas, itu berbeza-beza tu. Bukan ada kena-mengena dengan hajat kita tu. Itulah sebabnya tidak pernah tersebut di dalam mana-mana hadis Nabi SAW pernah mengangkat atau menadah tangan ketika berdoa sebelum masuk tandas, ketika mula menaiki kenderaan, ketika hendak masuk ke dalam masjid dan lain-lain. Menadah atau mengangkat tangan hanyalah sunnah dalam keadaan-keadaan selain al-ahwal al-mutawaridah tersebut. Cuba kita perhati, mana ada sunnah bila nak naik masjid angkat tangan gitu. Bila nak langkah kaki keluar masjid angkat tangan, mana ada? Tak ada satu pun. Itu kena perhati. Ada buat? Oh gitu. Itu kalau keluar tandas mana? Tak ada juga. Nak masuk tandas tak ada juga. Tak ada sunnah. Cuba tengok sini mana ada? Tak ada. Itulah kita kena belajarlah sentiasa meningkatkan ilmu, insya-Allah dapat tahu benda-benda macam ni, dapat tahu. Rasanya malam ni untuk setakat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah di atas perkongsian ini daripada Maulana. Seterusnya jika ada sebarang persoalan bila diajukan kepada Fadil Maulana. Untuk asas Al-Quran dan Sunnah yang membuktikan Rasulullah SAW ada maksud. Yang kedua, adakah orang juga percaya bahawa Rasulullah SAW maksud ada terbatas keadaan. Banyak sekali lah kalau kita tengok di dalam Quran, macam ni antaranya yang ayat yang kita sebut tadi, ini menunjukkan begitulah, menunjukkan Rasulullah SAW maksum. Kemudian ada satu kitab yang terbaik karangan Fakhruddin Ar-Razi, dia tulis tentang Ismatul Anbiya. Dalam tu banyak bincang dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Kalau boleh rujuk di situ, itulah tempat yang terbaik. Dan ini termasuk dalam akidah kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memang terima para nabi itu maksum. Dari segi logik pun kalau kita tengok kan, kalau nabi itu tidak maksum, bahaya banyak perkara. Misalnya Quran itu,
tidak terpelihara juga. Dan lain-lain lagi mana tidak terjamin. Syaitan boleh ganggu di tengah-tengah tu mungkin, apa-apa lagi boleh jadi berlaku. Jadi kita dari segi puas hati pun kurang puas hati. Ni kita betul-betul yakin. Itu antara hikmat kenapa Allah SWT bagi Rasul-Rasul itu maksum. Itulah secara ringkas. Ya, itu salah satu ciri kenabian. Kalau menafikan ciri kenabian mana-mana satu, boleh rosak akidah. Boleh rosak akidah. Ya. Ini ada seorang persoalan. Boleh jadi semua kita tak tahu hakikatnya kan. Boleh jadi dia sengaja masuk kan, dengan sedar. Boleh jadi dia tidak sengaja. Boleh jadi dia dalam proses, mungkin nak tapis lagi tapi dia tak sempat. Semua boleh jadi. Kalau kita andaikan dia tersalah lah, itu pun apa mustahilnya kan. Sebagai manusia mungkin tersalah. Apalagi dalam perkara tu boleh dikatakan kebanyakan ulama bertikai kan. Jadi kita kena ambil kira juga yang orang lain, walaupun Imam Muslim tu hebat, saya memang suka begitu, hebat macam mana pun kita kena hormat juga pendapat orang lain. Tengok juga, kalau orang yang hebat kemudian dari segi logik masuk akal, ada bukti-buktinya, kita kata begitulah. Jadi soal Imam Muslim tu mungkin juga dia tak sempat nak buat. Macam hakim, setengah-setengah ulama kata dia sebenarnya dia tak sempat nak tapis lagi, dia belum sempat. Sebab itu dia bercampur baur. Tapi bila sampai kepada orang ingat itu yang sempurna dah, macam dia pilih, macam dia sengaja nak begitu. Wallahu alam, kita tak tahulah itu yang sebenarnya macam mana. Tapi bagi kita, hadis itu tak boleh bercanggah dengan riwayat yang sahih, tidak boleh bercanggah dengan banyak perkara lagi. Kalau kita terima yang tu, jadi akibatnya macam mana? Bercanggah dengan yang lain. Jadi hadis itu mengikut kaedahnya, kita boleh ketepikan tanpa menjejaskan kedudukan Imam Muslim, tanpa kita bersangka buruk terhadapnya. Begitulah sikap. Lafaz apa? Memang begitu. Memang bukan Bukhari saja. Sebenarnya pengarang-pengarang kitab hadis yang lain pun ada, dengan maksud dia nak mengingatkan, dengan maksud dia nak menarik perhatian kita. Mungkin dia bincang selepas itu, akan nampaklah, kita akan nampaklah isyarat dia tu. Bukan Imam Bukhari saja, imam-imam lain pun memang begitu. Tak dengar ketika masuk dalam tandas, tak ada bukti. Sebenarnya cukup dengan, kalau kita nak kata, sebenarnya orang-orang yang buat begitu dia ada kepercayaan juga tu silap juga. Dia kata kalau tidak syaitan lomorkan najis di kepala kita apa semua tu kan. Dia ada kepercayaan macam tu, silap. Kita sudah bincang dulu dengan kita baca doa kan, nak masuk tu syaitan dah tak nampak. Bila dia tak nampak, dia nak lomor mana? Macam mana lagi? Dia tak nampak dah. Jadi begitulah. Itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Kalau ada pun secara kebetulan lah. Kalau ada pun secara kebetulan Nabi buat begitu, bukan sebagai satu sunnah yang tetap.
Tengok keselesaan lah. Tengok keselesaan kita macam mana. Ya. Ada lain? dengan doa buat awal kita dalam majlis silaturahim majlis makan biasanya ustaz jemput baca doa doa itu dibaca dan ditadamkan itu ada Ada saja. Sebenarnya tidak ada satu pun sunnah Nabi buat begitu. Jadi kalau kita buat dengan tetap tu, bagi saya kurang elok lah. Dia jadi macam kita macam cuba kita fikir macam Rasulullah SAW tak pandai lah dulu. Dia tak pernah buat macam tu. Sepatutnya buat, jadi kita pula lebih pandai. Jadi bila dia tak buat, tak payah buat lah. Gitu. Oh, ya mungkin kalau kita nak panjang, itu berdasarkan pandangan ulama lah. Ada ulama kata boleh gabung ini, tidak bercanggah. Begitulah. Tapi dari segi Rasulullah SAW sendiri gabung atau tidak, kita kena tengok lah. Mungkin ada di tempat-tempat lain dia gabung. Kalau macam tu tak ada jadi masalah lah. Tapi kalau tak ada gabung, memang mana-mana pun tak ada. Jadi itu atas penilaian masing-masing lah. Kalau kita kata nak pakai ini boleh, yang ni pun boleh. Ada yang kata macam ni, itu penilaian masing-masing lah. Rasanya tidak ada apa-apa yang menyalahi. Kalau tidak jadi sampai cerewet sangat, jadi panjang sangat kau. Jadi itu mudah. Jadi tujuan dia nak ghufranak, ringkas sangat. Kalau kita nak panjang sikit pun tak panjang sangat. Jadi itu sebab ulama kata boleh kita gabungkan kedua-duanya. Dalam keadaan itulah pandangan dia. Kita tak pastilah. Kalau kita cek betul-betul, mungkin ada ketika gabung tu dalam setengah-setengah riwayat. Jadi saya pula tak cek yang itu. Tapi setakat yang saya nukilkan, iaitu ulama kata begitu. Mungkin mereka bertemu, mungkin juga tidak. Wallahu alam lah. Itu pendapat dia lah, pendapat dia. Ada lagi? Sini. Ya. Ya, itu boleh. Baca doa boleh. Kemudian dulu. Tapi sebagai sesuatu ketetapan itu, sebagai suatu kemestian, macam jadi adat lah. Mesti macam tu. Kalau tidak, orang pandang pelik ni. Sampai macam tu tak patutlah. Tapi kalau orang minta kita berdoa, itu boleh. Jangan jadikan sebagai suatu ketetapan. Sesoalahnya kalau kita gambarkan nak ikut Rasulullah, macam Rasulullah tu sentiasa buat begitu. Jadi nampak begitu. Jangan sampai nampak begitu. Kalau tak nampak begitu, insya-Allah tak apa. Begitulah. Ada lagi? Ada persoalan? Ada? Ya. Habis ya. Macam mana tak ada? Tak apa, boleh kedua-duanya. Ada lagi? Ada lagi soalan? Sudah.
Seingat saya beberapa kali dah sebenarnya saya telah bagi penjelasan berhubung dengan perkara ni. Mungkin saya tak ingatlah rakaman mana, tapi banyak dah. Dia ada dua pendapat lah secara ringkasnya. Satu, mereka macam menyalahkan lah. Menyalahkan tu dari segi ini semua waham perawi. Perawi tu pilih perkataan itu. Sebenarnya bukan kadzaba, tidak, tapi perkataan lain. Cuma dia faham, berdasarkan faham dia guna perkataan itu. Itu yang menyebabkan jadi salah. Mereka anggap ini kesalahan dalam periwayatan perawi kerana tasarruf perawi. Tapi hadis itu secara keseluruhannya tidak salah. Cuma penggunaan lafaz kadzaba, itu jadi salah bagi mereka. Satu lagi, dia kata itu perkataan itu pun tidak salah. Perkataan itu pun tidak salah. Sebab kalau dilihat dalam apa maksud sebenarnya, zahirnya, dikira dari segi zahir, yang sebenarnya tidak dusta pun. Jadi bagi orang yang tak mau terima tadi, sebab perkataan itu mengakibatkan Rasul ini walaupun 3 perkara dia berdusta, ada juga dusta. Sedangkan sifat Rasul itu, Nabi itu ialah sidq, benar, bercakap benar. Jadi itu sudah bercanggah dari segi akidahnya, usulnya. Sebab itu mereka cuba takwil. Dari segi akidah itu lebih besar lagi. Tapi ialah kedua-duanya boleh terima. Kedua-duanya boleh terimalah bagi saya. Yang lebih baik kalau kita kata kita terimalah takwil lah, bahawa yang sebenar. Misalnya dia kata itu saya sakit, ini sakit, kenapa tak pergi tempat perayaan itu, saya sakit. Jadi sakit, dusta tu berdasarkan zahir. Sebab zahirnya tak ada sakit. Kita mana tahu orang tu sakit atau tidak. Dan dia kata sakit lah. Macam-macam sakit ni. Sakit hati pun sakit juga. Jadi mana bohongnya? Tak ada bohong hakikatnya. Tapi yang dikatakan bohong tu zahir, berdasarkan zahir. Jadi nak lebih terperinci lagi, saya rasa tengok dalam rakaman yang lepas-lepas lah. Rasanya dalam Muslim sudah lepas rakaman kuliah Muslim, sudah lepas ini. Tentang Nabi Adam, adakah dia makan Rasul itu dikira berdosa? Kalau dia berdosa, sudah setangan sikap sebab masuk. Yang kedua, kita ada baca golongan Wahabi, mereka tidak percaya Nabi Adam sebagai Nabi. Sebagai Nabi, tak percaya? Dia tak terima Nabi Adam sebagai Nabi. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu bukan dosa, dia tersalah. Macam dalam Quran sebut walaqad ahidna ila adama min qablu fadasiya. Dia terlupa. Bila terlupa pada hakikatnya tak salah kan? Kan dalam hadis disebutkan manusia itu rufi'al qalam, diangkat qalam daripada tiga macam kan. Salah satunya terlupa. Bila terlupa tu tak salah lah. Apalagi kita nak kata berdosa, itu jauh lagi. Cuma dia rasa macam berdosa. Begitulah orang-orang yang jiwa dia suci, walaupun benda tu tidak sebenarnya di sisi orang lain tak ada apa pun, tapi dia sudah terasa sangat dah. Yang terasa sangat itulah digambarkan, kadang-kadang disebutkan perkataan dzam, dosa, yang sebenarnya bukan dosa pun. Kesalahan, keterlanjuran, ataupun terlupa, kerana terlupa. Benda-benda macam itulah. Jadi yang sebut kata Wahabi ni tidak percaya Nabi Adam tu sebagai Rasul, tak pernah pula saya dengar. Saya tahu tak pernah tu. Tak ada lah macam tu.